Okey, kalau ini, kalau kita tengok dekat langit ya, kalau kita tengok dekat langit, ni matahari macam ini, kemudian matahari kata ni, kemudian matahari nak tenggelam dekat sini, di sini dia Nabi katakan di sini seolah-olah matahari berada di dua tanduk syaitan. Kerana pada zaman jahiliah dulu, orang ramai menyembah matahari, dan selalunya mereka menyembah matahari pada masa matahari nak terbit dan matahari nak tenggelam. Maknanya matahari nak timbul dengan nak masuk maghrib. Menunggu sehingga dan nak tenggelam matahari, dan habis dah asar, barulah dia kelang kabut nak sembahyang. Orang panggil sembahyang patuk ayam. Tup-tap, ayam patuk padi, macam tu sembahyang. Duduk, zikir, duduk, bertanya Allah di mana dia duduk, rukuk. Dan tidak berzikir pada Allah kecuali zikir. Maknanya dia tidak mengingat Allah. Makna sembahyang ialah mengingat Allah. Antara mengingat Allah ialah memikirkan zikir-zikir yang kita baca semasa dalam sembahyang. Sambung Firdaus. Dan itulah akhir waktu salat asar, yang merupakan salat wusta, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya, iaitu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan salat. Kita sembahyang kan ada waktu sunat, dan kemudian ada waktu makruh, ada waktu haram, ada waktu dia. Okey, sambung. Setelah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik baru akan mengerjakan salat asar. Lalu dia salat dengan mematuk seperti patukan burung gagak, tidak tenang dan tidak juga khusyuk dalam menjalankannya. Oleh kerana itu, beliau mengatakan, orang itu tidak berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit sekali. Mungkin orang yang mendorongnya mengerjakan salat itu adalah pandangan orang-orang dan bukan kerana mencari keredaan Allah, sehingga dia sama seperti jika dia tidak salat sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Surah Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 142. Jadi kita ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan sifat sembahyang orang munafik. Walaupun sifat sembahyang orang munafik, tetapi banyak daripada ciri sembahyang munafik itu ialah yang dekat bawah ni. Tetapi kalau yang cukup yang ini, Nabi kata lengkaplah baginya sifat sembahyang orang munafik. Nabi ulang sampai 3 kali. Itulah sembahyang orang munafik. Itulah sembahyang orang munafik. Itulah sembahyang orang munafik. Kemudian hadis sahih ini dihurai dia ada dalam ayat Al-Quran menceritakan sembahyang orang munafik ini. Okey, sambung. Sedangkan di sini Allah Ta'ala berfirman, Alladzina hum yura'un. Mafhumnya, orang-orang yang berbuat riya. At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, saya sikit sekejap Firdaus. Jadi kita sambung, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Alladzina, mereka hum yang yura'un, daripada ro'a lagi sekali, ro'a melihat, melihat dan menunjuk-nunjukkan. Yura'un, menunjuk-nunjuk kepada manusia, daripada perkataan ro'a, melihat. Jadi di antara sifat
orang yang wailun, fawailun lil musallin, orang yang celaka bagi orang yang sembahyang. Antara sifat mereka ialah orang-orang yang menunjuk-nunjuk dalam sembahyang mereka. Sembahyang kerana nak menunjuk-nunjuk, ataupun dia sembahyang dalam keadaan menunjuk-nunjuk dalam sembahyang dia. Ada dua. Niat dia nak sembahyang, nak nunjuk dekat orang. Dia sembahyang cantik-cantik, menunjuk dekat orang dia sembahyang lawa, cantik, sempurna, lengkap. Tapi kalau tak ada orang, mula dah sembahyang patuk ayam tadi, patuk burung gagak apa, disebut yang tadi tu ya. Okey. Sembahyang secara langsung. Okey, siaran apa? Okey, siaran langsung. Okey. Oh, menunjuk-nunjuk ya. Dia betul. Betul. Maknanya kalau dia memang niat dia, tapi kalau dia okey, ada uraian dia, nanti ada uraian yang membezakan di antara sembahyang. Dia memang cara dia sembahyang macam itu. Memang selalu dia cara dia sembahyang macam itu. Tiba-tiba ada orang datang dan dia tetap sembahyang dia tetap buat cara dia sembahyang macam biasa, tapi dalam waktu yang sama dia rasa alhamdulillah sembahyang aku cantik, sembahyang aku sempurna. Apakah itu berada di yura'un ataupun tidak? Okey, sambung. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, mafhumnya, sesungguhnya di neraka Jahanam terdapat satu lembah, di mana Jahanam itu selalu berlindung dari lembah tersebut setiap hari sampai 400 kali. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya dari umat Muhammad, bagi orang yang membawa kitabullah dan orang yang bersedekah bukan kerana Allah, juga bagi orang yang beribadah haji ke Baitullah, serta bagi orang yang keluar di jalan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Nuaim. Okey, kita berhenti sekejap kat sini. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Tabarani, dia tak kata sahih tak sahih ya. Cuma ini dia berada di dalam kategori hadis at-targhib wa tarhib ya, at-targhib wa tarhib, galakkan dan amaran. Katanya dalam neraka ada satu tempat khas. Ada satu tempat khas, di situ dikatakan satu lembah yang special dalam satu neraka, sehingga kan neraka ni sendiri berlindung. Maknanya dia sendiri tak sanggup dengan tempat yang ini, berlindung daripada lembah yang ini satu hari 400 kali. Neraka sendiri tak tahan dengan neraka ni. Neraka tu besar. Dalam neraka yang besar tu ada satu sudut, ada satu lembah yang neraka sendiri tak tahan daripada tempat ni, sehingga kan dia berlindung. Apa yang kita nak cerita ya, tapi rasanya faham lah ya. Berlindung daripada sudut ni, lembah ni, satu hari 400 kali. Punya dahsyatnya tempat ni, punya teruknya azab ada dekat sini. Dan ini disediakan kepada umat Nabi Muhammad yang menunjuk-nunjuk dalam sembahyang, menunjuk-nunjuk dalam sedekah kerana menunjuk dekat orang. Dia pergi haji menunjuk dekat orang, dan dia pergi jihad nak menunjuk dekat orang, bukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah, tetapi supaya orang muji-muji ya, muji-muji. Ini yang nak pergi sedekah, tulis cek besar-besar, taklah banyak sangat pun, RM500 je. RM500 je. Tulis cek punyalah besar. Sampai apa? 3 L ya. Tak apa, RM500 je. Kamera sampai 10 keliling. Masuk surat khabar. Semua surat khabar kat Malaysia masuk. Tengok, ingatkan 5 juta, RM500 je. Ini menunjuk-nunjuk kerana dia
ada pengaruh dengan media ya. Okey. Begitu juga orang haji, begitu juga orang jihad, begitu juga orang yang mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran bukan kerana semata-mata kerana Allah, tetapi ada perasaan menunjuk-nunjuk. Allazina hum yura'un. Sambung. Imam Ahmad meriwayatkan. Siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal selalunya bila kata diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, selalu maksudnya di dalam kitab dia Musnad Ahmad bin Hanbal. Sambung. Meriwayatkan Abu Nuaim memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami dari Amr bin Murrah, dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah, lalu mereka menyebut perihal riya. Yura'un ni ya. Yura'un ni kita terjemahkan riya ya. Riya menunjuk-nunjuk. Riya atau menunjuk-nunjuk. Lalu ada seseorang yang berkunyah. Berkunyah. Berkunyah ni bahasa kunyah, bahasa Arab. Kunyah bahasa dia kunyah bahasa Arab ni dia gelaran dia. Katalah apa, siapa yang ada nama glamour? Kinayah ya, okey. Kita ada umpamanya Mandawis. Nama dia Mandawis, tetapi ada satu nama glamour dia. Contoh apa nama glamour Mandawis? Chef lah, kita kata chef ya. Okey, kita kata chef. Kita kata chef. Seorang yang nama dia kata kunyah dia chef. Dia tak sebut nama Mandawis, tetapi dia sebut chef. Siapa chef ni? Jadi itu yang sebab itu dia kata seorang yang berkunyah, yang mempunyai nama special, gelaran ya. Okey. Dia sama dengan laqab dia. Sama laqab dia. Kunyah. Dia lebih kurang lah, cuma laqab ni dia selalu panggil gelaran juga. Laqab, tapi kunyah ni dia selalunya kalau kunyah dia selalu merujuk kepada di tempat dia. Umpamanya Daud Fatani kerana dia berasal daripada Fatani. Kemudian Syekh Tahir Palimbangi umpamanya kerana dia berasal daripada Palembang. Katalah Syekh Tahir Al-Jawi kerana dia berasal daripada Melayu lah, selalu Jawi ni daripada Melayu. Masuk Jawi, masuk Melayu. Jadi kalau kunyah dia dia lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu. Dan termasuk di antara kunyah ni selalunya merujuk kepada anak yang sulung. Umpamanya kalau saya Daud, kalau orang Arab dia kata Abu Ilmi, Abu Ilmi, bapa ulul ilmi, dia tak kata Daud. Bapa ulul ilmi, dia selalu kunyah dia yang itu. Kalau laqab ni selalu pada sifat dia, Tapi selalunya dia orang putih kata kadang-kadang dia interchangeable. Boleh dia ditukar-tukar. Compatible kalau istilah sekarang ni. Okey, sambung. Lalu ada seseorang yang berkunyah Abu Yazid berkata. Okey. Kunyah dia Abu Yazid, bapa kepada si Yazid. Nama asal dia lain. Tapi dia ada anak sulung, nama dia Yazid. Jadi bapa Yazid tu, maknanya pada masa tu bila sebut bapa Yazid, orang tahu dah ini orang dia. Okey, sambung. Aku pernah mendengar Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya, serta menghinakan dan merendahkannya. Okey, apa maksud hadis tu? Okey, ada satu hadis. Lagi sekali Firdaus, ulang. Barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya, serta menghinakan dan merendahkannya. Apa maksud hadis ni?